Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lupa nak pegang. Ni form 1 tu dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar tingkatan 2 ya. Okey, thank you for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. Okey, so first betulkan niat lillahi taala, and then kemudian subscribe kalau belum subscribe. Make sure you have to have this book in front of you. Kita dalam bab yang ke-8, muka surat 158. Bab yang ke-8, muka surat 158 ya. Sebelum ni saya dah ajar awak cara nak isikan jadual, cara nak buat graf, dan kita dapati ada beberapa jenis graf. Patah balik kejap ya, patah balik muka surat 153. Tengok contoh 5 punya soalan. Fungsinya y sama dengan 2x tambah 4. X tidak ada kuasa apa-apa. Grafnya cuba tengok garis lurus. Kalau ingat untung sebab apa, awak akan cepat perasan kalau silap kira atau graf sudah terkeluar daripada garisan sepatutnya. Okey, page 154, contoh 6. Tengok dia punya fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Bila kuasa 2 je, dia boleh jadi bentuk macam graf tu, iaitu bentuk lidah ke bentuk U ke. Dia boleh U terbalik, dia boleh macam C, dia boleh C terbalik. Okey. Tapi tadi yang garis lurus condong macam tu boleh, condong macam ni boleh, straight atas boleh, straight bawah, horizontal boleh. Okey, page 155. Cuba tengok dia punya fungsi y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Bila kuasa 3 je, tengok bentuk graf dia, bentuk dia macam ni kan. It can be terbalik macam ni, it can be dia tidur macam ni. Okay, tidur macam ni, ataupun macam ni ke sana ya. Okey, tu contoh 7. Lihat contoh 8. Lihat fungsi dia y sama dengan 24 per x. Bila x kat bawah je, tengok bentuknya tidak ada pertemuan dekat tengah-tengah kaca sempling tu, tak ada. Dia macam ni ya, tak ada. Kosong, tak ada nilai. Kosong ke atas tak ada nilai, kosong ke bawah tak ada nilai, kosong ke tepi tak ada nilai, kosong ke kiri tak ada nilai. Itu kalau x di bawah. Okey, in page 157, contoh 9, fungsi dia y sama dengan x kuasa negatif 2. Bila negatif saja, cuba tengok kosong dia pun tak ada nilai. Tengok graf dia, dia macam ni. Dia boleh juga terbalik macam tu ya. Dia boleh juga ke tepi macam tu. Dia boleh juga ke tepi macam ni ya. Ataupun daripada part situ dia macam ni. Macam mana nak buat? Okey. Ya, sebanyak. Ataupun I better show you balik daripada page yang garis lurus 153 tadi. Kalau x dia tak ada kuasa, dia garis lurus, gambar tu dia adalah macam ni. Ini y, ini adalah x. It can be like this. It can be like this. It can be like this. Banyak boleh ya, garis lurus. Okey. In page 154, kalau dia functionnya adalah, nak tengok tu, y adalah x kuasa 2. Ini kuasa 2 je. Dia sambung-sambung pun tak apa. Tolak 2x tolak 3 di situ. Okey, bentuknya can be. Okey, ini y, ini x. Okey, they can be like this, 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 they can be like this juga. Ya, banyak ya. Okey, kalau 155, y sama dengan x kuasa 3, 12 tolak x, boleh apa-apa boleh tukar ni, kat belakang pun boleh. Bentuknya adalah ini paksi y, ini paksi x, bentuknya adalah macam ni. It can be also be here, it can also be like this, it can also be like this, it can also be like this. Boleh something like that. Okay, so then kalau x di bawah, dia adalah 24 per x. X kat bawah ya. Atasnya apa-apa lah boleh. Ada sambung lagi pun boleh. Bentuknya adalah, it can be like this. Ini y, ini x, it can be like this. Boleh juga macam ni, boleh juga macam ni ya. Okey. Nah, kalau dia punya x ada kuasa negatif 2,
Dia sambung lagi boleh. Kita akan dapati grafnya adalah macam ni. Boleh juga bawah punya, boleh bawah. Boleh juga tepi pun samalah macam ni. Okay, so today kita lihat page 158. 158 ialah 8.2.2 tafsiran graf fungsi. Macam mana nak tafsirkan? I think I have to add some ink to my pen. Panasnya pada aircon on. Okey, so kita dapati bila nak tafsirkan, kita terus lihat tak apalah, baca dulu atas tu. Daripada graf fungsi yang telah dibina, kita boleh membuat tafsiran. Selain tafsiran, satu lagi, ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah. Okey, kita lihat contoh 10. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan 2x tambah 2. So tengok, bila 2x tambah 2, kita akan dapati garis lurus sebab x dia tak ada kuasa 2, 3, 4. Bawah pun tak. Dia kuasa 1 ya. So dia suruh cari nilai y apabila x ialah 2 ya. Bila x ialah 2, cara nak tengok graf tu ini 2, ini 1, kemudian dia macam ni kan. Kemudian ini 1, ini 2. Dia nilai y apabila x ialah 2. So you going to put, ambil pembaris, tak kat sini. Okey. So saya buat titik-titik lah, kemudian kita kat pembaris ni. Dan kita lihat ke sana. Apa nilai y apabila x adalah 2? Tengok nilai di sini. Saya tak tunjuk sebab saya punya ni freehand. Bila letak kat buku awak, x adalah 2. Okey, so macam ni. X ialah 2 di sini. Okey, X ialah 2. Okey, ini 1, ini 2. Sampai dia bertemu ke atas ni. Ke atas ni, nampak ni? Ini, this point. Ya, berapa nilai y. So you can see from your book, try to do yourself. Y adalah 6. Kan? Taklah susah sangat, betul tak? So dia nak B pula. Ni A. B dia nak X. Apabila X adalah Y adalah 4. So what are you going to do? Okey, letaklah y ni 4 ya. Okey, nampak tak? Itu 4. Okey, 1, 2, 3, 4. So tak kat sini. Tak kat sini, bertemu garis merah, turun bawah. Nilainya adalah ni. Ya, kalau saya buat pelan-pelan dengan pensel. Ni pensel tajam, saya dah kena ambil. Okey, so dia nak x y ialah 4 ya. Y ialah 4 ialah ini. Y ialah 4 ini. Y 4 gerak sampai garis merah dan turun. Ni pada 4 dengan garis merah turun. Berapa nilai ni? 1. X adalah 1. Okey. Now, cuba saya patah balik takut ada yang tak reti. Okey, tadi adalah X2 dia nak Y. So tengok X2. X2 naik atas sampai sini, pergi dekat Y. Y adalah 6. Okey, kalau saya nak X adalah 0, berapa Y? Y2.
Kalau saya nak Y kosong, berapa X? X negatif 1. Faham tak? Okay. So that's how to read that. Contoh 11. Rajah berikut menunjukkan graf fungsi bagi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Berdasarkan graf, tentukan nilai. Actually, this is much easier than nak buat graf. Nak buat graf dia akan ambil masa sebab nak isikan jadual tu. Ini dah bagi graf siap-siap. Tengok contoh 11. Tak boleh saya angkat. Okey, contoh 11. Graf dia sebab kuasa 2 ni, nampak tu? Dia macam U ya, macam lidah. Okey, dia minta nilai apa? Dia minta, saya tengok terbalik ni. Dia minta Y bila X adalah 2. Okey, bila X adalah 2, X adalah 2. Okey, ini apa? 2 kan? 2, 4, 6. Saya tengok terbalik lah. Sebab dia macam mirror kat sini. 2. So, berapa nilai Y? Naikkan daripada 2 ni sampai garisan merah ni ke sini. Jawapannya juga adalah 2 kan? Okey, the next one dia nak, saya baca ni macam cermin ni terbalik ni. Tak boleh. Next dia nak nilai X apabila 7, Y ialah 7. Okey, bila Y ialah 7, okey, 2, 4, 6, ni 8, 7 tengah-tengah. Ada 2 jawapan. Sini 1, sini 1. Yang sini negatif, yang sini positif ya. Okey, faham tak? Ya? 7 kan, ni Y 7. Pergi sana sampai merah turun. Sampai garis merah turun. Faham? Okey. So, saya tadi tengok terbalik. So, saya tengok dekat skrin ni, dia macam tengok mirror, macam tengok cermin. Ya? Angkat tangan kanan, tak tengok tangan kiri. So, tulisan pun terbalik. So, you should try. Daripada contoh 11, contoh 10 tadi senang je. Tak nak guna pembaris pun, you just use your pencil gerak sampai garis merah tu. Sampai garis graf tu. So, kalau A nilai Y apabila X ialah 2, tadi jawapannya adalah 2 juga. Nilai X bila Y 7 kena pada pasti Y lah 7 tu. Okey, sampai garis merah turun. Satu jawapannya negatif 3, satu ialah 3. Tak susah sangat sebenarnya insya-Allah. Okey, now in page 159. Okey, graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Tengok bola jatuh pun dia boleh nak ramalkan ya. Tafsiran dan ramalkan. Berdasarkan graf, tentukan jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. So, minit pertama tengoklah paksi X. Mana minit pertama? Minit pertama yang ni lah. Okey, ni minit pertama, minit kedua, minit ketiga, minit keempat. So, berapa nilai ni? Ni ialah 2. So, berapa meter? You can see that jawapannya adalah 2 meter. Kemudian soalan kedua, masa bola menyentuh tanah. Bila bola menyentuh tanah, bermaksud ketinggian bola ialah kosong, betul? Ketinggian bola ialah kosong. Tengok. Bola dah sentuh tanah kan, tak ada tinggi lah kan? Bila ketinggian kosong, berapa minit? 2 minit dah berhenti dah. See? Subhanallah ya. Boleh ramal Allah bagi. Otak kita hebat. Kasih Allah bagi. Tapi lagi hebat pencipta yang mencipta otak-otak tersebut ya. Okey, contoh 13. Dalam expo keusahawanan banyak kegunaan kan fungsi ni. Yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Tahu untung banyak mana pun tengok. Boleh macam ni graf ya. Berdasarkan graf, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng. Okey, so tengoklah bungkus ni. 20 bungkus. So tengok yang graf yang bungkus tu. Ni 10 bungkus, 20 bungkus. So sampai ni, tengok jawapannya. Apa ni? Jawapannya adalah
RM10. Ya, untung dia sikit je. Okey, B. Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20. Okey. Berapakah bungkus nasi goreng yang telah dia jual? Kalau untung 20, tengoklah Pak CY yang keuntungan RM20 tu. Inilah pula. Mana dia? Keuntungan RM20. Tengok apa dia jual nasi goreng. Inilah jawapannya. 40 bungkus lah dia jual. Faham? Okey, dan soalan dia berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi goreng terjual? Ambil je lah Pak si nasi goreng tu, bungkus tu 26 adalah ni 25 lebih sikit naik atas. Dapat sini tengah-tengah ya, antara 10 dan 15. Jawapannya adalah 13. Tak susah kan? Okey, D. Nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. So kita dapati inference dia. Tengok jawapan dia. Jumlah, dia menjawab kenapa ya. Okey, jumlah keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi goreng yang dijual bertambah. So dia makin banyak nasi goreng dia jual, so makin banyaklah dia punya keuntungan. Itu macam nak buat hipotesis. So bila dia letak inference, jumlah keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi goreng yang jual bertambah. Akhir sekali E. Berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi gorengnya berjaya dijual. So kalau tengok kat sini 60 dah tak sampai. So you have to extend the line sebab dia garis lurus. Sambung daripada 60 ni, tengoklah berapa jawapannya. Okay, saya tengok terbalik. Betul lah. Extend, sambungkan line ni 60. Okay, tengok berapa. That means keuntungan dia adalah RM30. Itu untuk bilangan bungkus. Tapi kalau menjual, kita tengoklah tempat tu ramai orang ke tidak. Buat bungkusan banyak-banyak, tak ada orang beli, habislah. Okay, now page 160, 8.2.3 penyelesaian masalah. So kita lihat seterusnya. Contohnya bila selesaikan masalah, dia ada more than one line dalam graf. Contoh 14. Setiap hari John dan Erica menerima wang belanja daripada bapa mereka. Mereka akan menyimpan sebahagian daripada wang belanja itu di dalam tabung. Graf di bawah menunjukkan jumlah wang RM yang disimpan mengikut bilangan hari. Okey, so yang Erica warna green, warna hijau. Ya, dia punya graf. Johan warna merah. Okey, A. Berapakah jumlah wang yang disimpan pada hari ke-20 di dalam tabung? Tengok hari ke-20. Hari ke-20. Ini hari ke-20. Okey, so dapati Erika cuma 60 saja dia simpan, RM60. Johan dia simpan sebanyak RM80. Okey. Now, B. Bilakah wang Johan dan Erika mempunyai jumlah simpanan yang sama? Ini nak selesai masalah. Sama bilangan. Hari ke berapa? Cuba tengok ni. Tempat dia bersilang lah. Iaitu hari yang ke-10. Betul ke hari yang ni? Betul lah hari. Hari yang ke-10. Ini sama ya. Hari ke-10. Banyak mana? Kalau nak banyak mana? Johan dan Erika yang sama-sama banyak tu RM40. RM40 hari ke-10. C. Bilakah simpanan Johan dan Erika mempunyai perbezaan sebanyak RM30? So kena tengok ya. Hari ke-10 ni sama. Okey. Hari ke-15, 10 ni sama ya. Okey, hari ke-15 ni kita dapati cuba tolak 60 tolak 50. Sebab ini 50 untuk Erika, 60 untuk Johan, tolak adalah RM10. So dia nak beza RM10 belum. Ni the next one. Ni beza 80 tolak 60, 20 kan? Bukan. Kemudian kita dapati sini 100 tolak 70. Ya, so itu adalah beza RM30 hari yang ke-25. Faham tak?
Okey, D. Bapa mereka berjanji akan memberikan hadiah kepada seorang daripada mereka yang mempunyai wang paling banyak selepas sebulan. Sebulan 30 hari ya. Siapakah yang akan mendapat hadiah itu? Antara Erika dengan Johan. Bapaknya bagi seberapa banyak selepas sebulan? Johan lah banyak. 120 simpan. Cuma Erika ni cuma 80 saja. Siapa dapat hadiah? Johan ya. Sebab justifikasinya kenapa Johan? Okey, kenapa Johan? Sebab Johan pada hari ke-30 mendapat RM120 simpanan, bukan mendapat, telah menyimpan RM120, manakala Erika cuma RM80 sahaja sebagai simpanan. Faham? Okey, itu garis lurus. Contoh 15 dia campur pula. Ada yang X kuasa 2 tu tengok separuh bukit. Satu lagi tu 2X straight. Okey, dalam permainan animasi, dalam game pun boleh ya. Dalam permainan animasi, kartun Jibam melompat dari sebuah blok batu. Pada masa yang sama, sebiji batu akan dibaling ke arahnya untuk menjatuhkan Jibam. Graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2. Ini biasa pada kuasa 2 saya kata bentuk dia melengkung ya. Ini macam bukit, separuh bukit. Mewakili pergerakan Jibam, dan graf fungsi Y sama 2X garis lurus sebab tak ada kuasa pun X dia, mewakili pergerakan batu tersebut. Y mewakili jarak dalam meter dan X adalah masa dalam saat. Masa, jarak meter, tinggi cm dan masa second, saat. Berdasarkan graf, apakah ketinggian maksimum lompatan jiraf? Ya Allah, jiraf pula dah. Apakah ketinggian maksimum lompatan Jibam? So, bila maksimum dia lompat, inilah paling tinggi dia lompat kat sini. After that jatuh balik. Nampak? Mula dia lompat makin tinggi, jatuh balik. So, tengok inilah. Berapa cm ni? Itu adalah 6.3 kot ya. 6.3 ke 6.4? Okey, so kita berarti dia tak bagi jawapan kat sini ya. Ketinggian maksimum lompatan Jibam dia paling tinggi saya dah tunjuk tadi, iaitu 6.3. Bagi jawapan tak kat belakang? Tak ada. Okey, kemudian soalan kedua, B, pada saat keberapakah batu itu tepat mengenai Jibam? Tempat dia bersilang. Dia tepat kena Jibam. Sian si Jibam ni. Ni. So, saat keberapa? Tengok bawah. 2 saat. Okey. Kemudian C. Saya kata 6.3 jawapan ada dekat melaksanakan strategi yang warna peach tu. A itu 6.25 ya. Okey, so soalan ketiga, B ada jawapan. Saya bagi adalah 2 saat. Dia bagi, okeylah, dalam melaksanakan strategi itu B itu adalah saat kedua. B, betul lah. Okey, C, pada saat keberapakah Jibam menyentuh permukaan tanah? Okey, permukaan tanah ialah 0 ketinggian lah. Ini dia tinggi melompat, ini dia jatuh. 0 ketinggian, that means bila 0 ketinggian dia adalah 3 saat. Taklah susah sangat. Kena fahamkan aja. Okay, so jom cuba 8.2 tu. I hope you've tried. I ask you to try already to buat graf. Nombor 1, 2, 3, 4. Dan 4 dengan 5 ni untuk menyelesaikan masalah. Tafsiran graf fungsi semua tu. So try lah. Do continue doing number 4, number 5. And then you also do menjana kecemerlangan. So tengok A tu fungsi tak?
Tentukan sama ada setiap hubungan berikut ialah suatu fungsi atau bukan. Fungsi A 001428 312. Kalau tengok macam tu kadang susah. Senang adalah buat dalam bentuk yang arrow dia, bentuk anak panah. Kita ada 0, ambil X saja. 1, 2, 3 belah sini. Dan belah sini adalah 048. 048 12. 000 yes, 14 yes. Kemudian 28 yes. 312 yes. Fungsi ke tak? Ni fungsi, kemudian ini adalah dia punya nilai Y. Ya ke tak? 1 dengan 1 yes. Okey, B ini A. B kita ada 25 9. So sini kita ada function ini Y, ni X dia. Kita ada 5 -5 5 3 -3 -5. Okey, so sambung 25 5 25 -5. Kemudian 93. So ya ke tak? Taklah. Satu kali banyak. Dia satu-satu ataupun ni apa? Kepada banyak. Ya ke tak? Yang B. Okey. Ya ke tak? Cuba tengok balik. Kalau tak ingat, cuba tengok balik. Page 147. Okey. So tak ya, sebab dia tak boleh satu kepada banyak. Satu-satu ataupun banyak kepada satu. Okey, 2, wakilkan hubungan set tu should be easy dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Kalau tak ingat, rujuk balik macam mana. Page berapa? Page 150. Kalau tak ingat, kena buat ya. Okey, 3, luas permukaan sebiji bola. Dia dah bagi dah hasil darab. Okey, cuba buatlah. 4. Okey, dia suruh buat pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Now page 164. Ini yang otak-otak pink ni. Okey, wujud tak otak blue. Otak pink ni, terus kalian mencuba. Senang je pun. Macam 5 tu kan, X tu dia dah bagi semua. Y je nak isi ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak je, bukan semua. Dia dah bagi dah dia punya untuk graf tu apa cm. Sama juga nombor 6. Awak cuma isikan ada 4 kotak je untuk A tu. Dan graf pun dah bagi dah. It takes time sikit buat graf careful lah. Kalau dia curving, make sure freehand. Jangan guna pembaris sambung. Sebab ada pelajar yang kadang-kadang graf tu macam ni. Okey, macam ni. Ini dia. Sini pun. Okey, sini pun. Dia pergi sambung pembaris. Macam tu. Sambung pembaris. No. Don't do that. Salah. Kena buat freehand. And then buat bacaan. Okey, nombor 7 pun dah bagi graf. Lagi senang. Mari jawab 7. Sebab 5 dengan 6 tu awak kena draw. 7, 8, 9, 10 ni boleh jawab sama-sama. Banyak sempat. Because it's already 28 minutes. Okey, Rush ialah nombor 7 ya. Rush ialah pengurusi kelab komputer. Dia ingin menempah ke meja T untuk ahli kelab daripada Puan Aini. Guru koperasi sekolah, Puan Aini telah menyediakan satu graf bagi menunjukkan kos dalam RM dengan bilangan kemeja T. Okey, so kita akan dapati lengkapkan jadual. Nak lengkapkan jadual pun boleh guna graf saja. Kalau 10, okey, 10 ke atas sampai line pink tu tengok 100. Jawapannya 100 the first one. Kalau 30 sambung ke atas sampai line pink tu, jawapannya kos dia 200. Okey, kalau 50, letakkan 50 naik ke atas sampai line pink, tengok kos 300. Okey, kalau 70 naik sampai ke atas
tengok kos 400. So dah berisi dah tu, tak kira pun, tak bagi pun fungsi dia apa. Setelah Raj mengamati graf tersebut, dia terkejut apabila mendapati kosong helai kemeja T kos 50. Tak buat lagi kosong, dah RM50 dah. Ya, jika anda ialah Puan Aini, apakah penjelasan anda? Apa dia? Tak buat pun kena. Sebab apa? Sebab dah kena belilah. Mana dia kata? Dah ingin menempah kemeja T untuk. Okey, sebab dah kena belilah dia punya pewarna apa semua untuk nak tempah tadi design yang dia kenaki kan. Kalau tak jadi buat, rugilah. So dia kena charge siap-siap harga benda tu. Okey, C, berapakah jumlah kos yang perlu dibayar oleh Raj untuk 68 helai kemeja T? So pergi dekat yang bawah, yang bawah bilangan kemeja T antara 60-70, tengok yang 68, naik ke atas sampai warna pink tu, tengok berapa kos ke kiri, ya. Ini garis lurus. Okey, jika Raj cuma mempunyai bajet sebanyak RM410, nyatakan jumlah kemeja T yang dapat ditempah olehnya. So tengoklah dekat kos yang 400 tu, kiralah mana 410, pergi sampai line pink, turun bawah. Tengok berapa helai t-shirt dia boleh tempah. So kalau 410, tentulah definitely more than 70 berapa, aku tengok elok-elok. Gunakan pembaris ataupun gunakan pensel turun bawah. Jangan guna pen, kalau anda counting tak nampak. Okey, nombor 8 dia dah buat dah graf y equals to 8x minus x square. Memang bentuk kan, saya kata macam bukit ke macam lidah ke. Berapakah ketinggian bola itu pada saat ketiga? Cuba tengok. 3 naik atas, tinggi dia adalah 15 meter. Kan? Sampai yang pink ke kiri. Tengok dekat paksi tinggi tu. Okey, B. Pada saat ke berapakah bola itu berada di ketinggian 10 meter? Tengok 10 meter. Sampai line pink. Turun bawah. Saya nampak adalah 1.5. 1.6 ya. 1.6 saat. Kemudian C. Pada saat ke berapakah bola itu akan jatuh ke tanah? Paling tinggi lah. Lepas tu boleh naik paling tinggi, lepas tu turun. So saat yang ke pada saat ke berapakah bola itu akan jatuh ke tanah? Saat keempat. Okey, apakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola itu? Tengok tinggi, paling tinggi macam tu bukit tu, tinggi dia itu adalah 15, tengok ya, 16, 17 ya, 17 meter. Yang mata saya lah, sebenarnya mata saya pakai spek pun dia masih kelabu juga, tak sure sangat lagi. Yang kecil-kecil in between tu. Ya, 15 point, saya nampak 15 tu macam 17 ya. 17 lebih pun saya tak pasti, tak nampak dah. C, apakah trend bagi pergerakan bola golf itu? Menaik dan menurun lah. Mula-mula menaik, selepas saat yang keempat dia menurun. 9. Zarul ingin menyewa basikal untuk bersiar-siar di taman rekreasi. Terdapat 2 buah kedai yang menawarkan perkhidmatan menyewa basikal di situ, iaitu syarikat A dan syarikat B. Graf menunjukkan kadar bayaran dan masa penggunaan basikal yang ditetapkan oleh kedua-dua syarikat itu. I think I'll give you a chance to try 9 dengan 10 sebab dua-dua ni garis lurus saja pun. Kemudian ada tempat persilangan. Tengok soalan dia, cuba jawab. After you answer, then you can compare at the back lah jawapan. Mudah-mudahan awak faham dan boleh buat. Ya, senang je. Banyak kegunaan dalam kehidupan harian sebenarnya. Okay, so I'll stop here. Thank you for watching, and also please subscribe and share with your friends. Also jaga solat 5 kali sehari. Mudah-mudahan terpelihara lah akhlak kita juga ya. And benda yang pertama dihisap di akhirat besok adalah solat kita. Okay, and then taat ibu bapa, terutamanya ibu. And then kita dapati selagi mereka tak menyuruh pada maksiat, kita mesti taat mereka. Jangan tangguh-tangguh lah. Kadang mak suruh apa-apa, kejap. Alias betul-betul yang syar'i ya, tak, segi agama tak boleh nak tangguh. Tengah nak solat ke, tiba-tiba mak panggil tengah solat ke, tak boleh tangguh lah. Yang tu buatlah cepat-cepat. Redha Allah terletak pada redha ibu bapa.
Selagi tak suruh mak bapak suruh buat maksiat lah. Okey, hormati guru-guru. Okey, mudah-mudahan ilmu dia awak dapat sebanyak mungkin, bermanfaat. Dan kemudian hormati lebih tua, sayangi lebih muda. And also thank you for watching. Don't forget to subscribe. Ajak kawan-kawan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.